Okay, saya present dulu. Okay, nampak slide? Nampak kan? Nampak. Okay, saya nak throwback sikit. Kita throwback sikit lah. Kita ingat sikit apa yang kita pernah belajar dulu. Masa tingkatan 4. Kita ada belajar pasal julat. Julat tu apa? Kita ambil ada pula nak. Okay, Hakimi. Kimi, kita baru start. Nak Yo. restart dah. Nak pergi mana Kimi? Saya pergi mana-mana. Saya ni makatak yo. Dah, saya start dah ni. Ustaz. Okay. Ada Syidah dengan Asma. 3 orang lah. Okay, kita start balik. Gelang. Apa dia? Gelang. Jam. Tak ada. Yo. Okay, dah. Okay, kita start balik. Minggu lepas lah. Masa tingkatan 4 kamu belajar pasal julat. Julat tu apa? Julat tu nilai yang terbesar tolak dengan nilai terkecil. Ni masa kamu belajar masa tingkatan 4 lah. Lepas tu kamu bagi jadi ustaz senang lah. Lepas tu juga kamu ada belajar pasal julat antara kuartil. Kau belajar saya kelapa. Okay, julat antara kuartil ni dia ada kuartil, di mana kuartil ketiga tolak dengan kuartil pertama. Macam mana kita nak tahu kuartil tu? Kita ada satu garis lurus. Sini ada kuartil pertama, sini ada median, sini ada kuartil ketiga. Semalam pun kita belajar kuartil pertama kita guna formula dia yang N per 4, median N per 2, kuartil ketiga 3N per 4. N tu apa? N tu adalah jumlah bilangan data. Jumlah data. Ni mari kita belajar. Siapa ingat? Syidah. Ingat Syidah? Okay, kita tengok sikit lah ni yang kita belajar pada tingkatan 4. Ni yang semalam punya. Okay, itu saja saya nak tengok. Okay, saya tanyalah. Kalau kita tengok pada saya bagi ni, julat antara kuartil ni, agak-agak hari ni kita belajar pasal apa? Ada nak cuba jawab? Cuba teka tajuk apa kita belajar hari ni. Tak tahu. Okay, julat antara kuartil. Lepas tu kita ada varian. Tu kita ada sisihan piawai. Okay, apa yang kita belajar hari ni, kita belajar mengenai sukatan serakan. Boleh tengok buku teks muka surat 211. Okay, sukatan serakan. Okay, kita tengok sikit apa dalam sukatan serakan ni. Okay, kita akan belajar hari ni menentukan julat antara kuartil, varian dan sisihan piawai sebagai sukatan untuk menghuraikan serakan bagi data terkumpul. Lepas tu kita akan guna dan mentafsir kod kotak bagi satu set data terkumpul. Kimi, tutup mic. Okay, kita tengok sikit julat. Kalau dalam tingkatan 5, julat yang kita belajar ni, julat adalah sukatan serakan yang paling mudah dikira lah. Ada yang nak masuk. Okay, Siti. Okay, Siti. Kita baru je start. Tengok buku teks, buka surat 211. Alah, surat tak ada pula. Kalau surat tak ada, saya belajar yo. Kena agak nak habis lah ni. Okay, kita sambung balik. Okay, kita tengok julat.
Julat tu apa? Julat tu sukatan serakan yang paling mudah kita nak kira. Serakan ni apa? Serakan ni adalah taburan lah. Macam tu saja. Taburan. Okay, julat tu apa? Dalam tingkatan 5 ni, kita guna formula julat ni, titik tengah selang kelas terakhir tolak dengan titik tengah kelas pertama. Macam tadi saya tunjuk, kita guna nilai terbesar tolak nilai terkecil. Itu masa tingkatan 4. Okay, masa tingkatan 5 ni, kamu belajar pasal titik tengah pula. Kita ambil titik tengah yang selang kelas terakhir. Okay, kita tengok contoh. Okay, titik tengah selang kelas terakhir yang mana? Yang ni. Ni yang last. Ni, yang last kali. Jadi kita ambil julat. Macam mana nak cari titik tengah? 75 tambah, kita tambah 75 dengan 79. 79, lepas tu kita bahagi 2. Lepas tu, dia tolak. Tolak berapa? Titik tengah selang kelas pertama. Yang mana titik tengah selang kelas pertama? Tak tahu. Yang titik kelas selang pertama ni, kelas pertama ni, kita ambil yang mula-mula ni. Yang ni. Kita tolak lah. 45 tambah dengan 49 tolak 2. Nampak? Maksudnya julat ni titik tengah yang lah tolak dengan titik tengah yang mula-mula. Jadi kita kira lah. Dia guna calculator. Cuba kira. Kimi. Kau buat apa? Ya, yo, benda buat yo. Tambah 2. Ni saya dapat 77. Saya dapat itu. 45 tambah 49 bahagi 2, 47. Okey, 77 tolak 47 dapat apa? 52. Weh, 47 dapat apa? 47 tu. Kita dapatlah Kosong. julat dia tu 30. Macam tu sahaja kita cari julat. Nampak? Kita ambil kelas titik tengah bagi yang last ni, yang last sekali tolak dengan titik tengah yang awal ni. Ada soalan tak? Tak ada. Apa kita teruskan? Kita tengok julat antara kuartil pula. Okay, julat antara kuartil ni, kuartil ketiga tolak dengan kuartil pertama. Dia guna formula tu sahaja. Okay, kita tengok contoh. Macam mana nak cari kuartil pertama. Sebelum kita tengok ni, kita kena tahu N tu apa. N tu adalah jumlah bilangan data. Di mana terujuk pada kekerapan longgokan. Kalau kita tengok graf ni, N paling tinggi ada dekat apa? N paling tinggi berapa? Jumlah N. Berapa paling tinggi? Jumlah N berapa? N? Sama dengan? 60. 60. Syidah ni, macam darjah ni. Jadi N sama dengan 60. Jadi, sebelum kita nak cari julat antara kuartil ni, kita kena tahu kuartil ketiga dengan kuartil pertama. Jadi, kita carilah kuartil pertama. Formula dia N campur 4. Jadi kita akan gantilah N tu. N tu apa? N tu 60 bahagi 4. Guna kalkulator. 60 bahagi 4 kita dapat apa? Saya beritahu 15. Lepas dah dapat 15 ni, apa yang kita kena buat? Kita carilah dekat graf. Nampak ni dia ada tanda dah 15 kat sini. Lepas tu kita buat sahaja garis ni guna pembaris sampai dia sentuh garisan OGIF ni. Ni graf OGIF yang kelas semalam kita belajar. Tu kita akan dapat lah jumlah kuartil pertama ni kita dapat. Jadi Q1 sama dengan kat sini kita akan ambil nilai yang ni. 199.5. Okay, macam tu. Sama jugalah kuartil ketiga kita cari dah. Kita guna formula dah 3N per 4. Jadi kita gantilah N dia. 3 kurungan 60 bahagi 4. Dapat apa? 3 darab 60, 240. 240 lah. Tipu lah. 3 darab 6, 180. 180 bahagi 4. Dapat? Ampun ni. Yang kalkulator.
Tiga dapat 25. 45. Okey, 45. Lepas tu, apa yang kita kena buat? Tengok faktor bahagi 4. Cuba tekan. 3 darab 60. 3 darab 60. Dapat 180. 180 bahagi 4. 720. Eh. Ya ke? 100 berapa tadi? Saya tunjuk ni. Mana ada tak kalkulator saya. 3 kali 60, 180. Okey. Okey, kita tengok kalkulator sini, Sat. Okay, tengok kalkulator ni. 3 darab 60. Sama dengan 180. 180 bahagi 4 kan? Bahagi 4. Oh, tapi darab sama je tu. 45. Okay. Okay, dia dapat 45. Jadi, daripada 45 ni, apa yang kita kena buat, kita carilah dekat graf. Kat kekerapan longgokan, kita cari kat mana 45. Kat sini 45. Jadi, kita garis je macam ni. Sampai sentuh garisan OGIF. Lepas tu kita akan dapatlah nilai dia akan pada paksi X. Jadi, kita dapat kat sini nampak. Dia beritahu dah tu. 2, jadi Q ketiga sama dengan 284.5. Okay. Jadi kita dah boleh carilah. Saya tanya satu soalan ni. Macam mana kita nak cari median? Median. Kita guna kuartil yang kedua. Di mana formula dia N/2. Kita ganti sahaja N 60 bahagi 2. Kita dapat 30. Samalah 30 ni kita cari juga dekat kekerapan longgokan ni. Kita kat sini 30. Ni adalah median. Kita guna pembaris atas graf, kita lukis garis putih-putih sampai sentuh garisan OGIF untuk kita dapatkan nilai pada paksi X. Nampak? Jadi median dia yang kita dapat berapa? Median dia ni lah. Ni nampak ni. 249.5. Okay, ni untuk kita tahu sahajalah, kita tak guna pun untuk kita cari julat antara kuartil. Jadi kita dapat julat antara kuartil ni, kita gunalah formula julat antara kuartil. Kita guna formula kuartil ketiga berapa? Kita dah kira dah tadi, kuartil ketiga berapa? Berapa cikgu 4 kali 3? Kuartil ketiga ni 284.5 tolak dengan kuartil pertama berapa? 15. Q1 15 kita tak guna. Ni kita guna atas graf 60. untuk kita cari. Ni untuk kita cari nilai yang dekat paksi X. Q1 berapa? 60 tu N. Q1 dah ada jawapan depan ni. Saya dah tulis dah. 10. 15. Kuartil pertama. Ni Q1 kuartil pertama. 199.5. Lepas tu tolak lah. Dapat apa? 284.5 tolak dengan 199.5. Kita dapat 85. Ni lah jawapan bagi julat antara kuartil, iaitu 85. Macam tu sahaja untuk cari julat dengan julat antara kuartil. Ada soalan? Mula kita cari dulu Q tu. Sebab kita cari kedudukan dia kat mana? 15. 15 baru kita lukis atas graf untuk cari nilai dia berapa. Berdasarkan paksi X ni lah. Macam tu saja. 15 ni apa? 15 ni kekerapan longgokan yang kita dapat kat sini ni. Okay, ada soalan? Tak ada. Okay, tak ada. Tengok contoh lah. Okay. Seorang baca soalan ni.
Baca seorang. Siapa baca? Siapa nak baca? Syida. Siti. Siti. Baca Siti. Nama Asma. Baca soalan. Hamidi telah mencatatkan isi buah nanas yang dipetik dari kebun. Jadual kekerapan dan oleh yang ikut menunjukkan data yang diperolehnya. Tentukan jumlah dan jumlah antara kuartil bagi data tersebut. Okey, nampak dia minta kita cari julat dan julat antara kuartil. Saya tak ada ni. Okey. First, kita nak cari julat. Okey, julat macam mana kita cari? Saya terang dah tadi. Kita guna apa? Kecil. Tak. Tu masalah tiga tempat. Okey, saya bagi keluar. Kita guna titik tengah. Tapi titik tengah yang mana? Titik tengah. Titik tengah pun. Titik tengah yang last tolak dengan saya tulis macam ni je lah. Titik tengah. Yang mula. Yang mula. Okey. Macam mana nak cari? Macam mana cari titik tengah? Tengok yang ni kan. Okey, macam nak kira dah. Kamu cakap saya nak tulis. Apa? Tak. Okey, saya bagi satu contoh macam ni. 900. Kita ambil dua nombor tu. Tambah dengan 999. Bagi 2. Tolak dengan. Okey, titik tengah yang mula berapa? Tolak. Tolak. Titik tengah yang mula berapa? Mana kelas yang mula kali? Kelas pertama. Tu 400 lah. Jadi kita ambil lah 400 tambah 400 tambah dengan 499. Bagi 2. Macam tu saja. Betul tekanlah kalkulator. Kita dapat 949.5 tolak dengan 449.5. Tolak-tolak dapat apa? 4 lah. Nampak 9 ni sama kan. 9 tolak 4 kita dapat 500 gram. Macam tu. Tentu saja. Ni julat. Lepas tu dia minta pula julat antara kuartil. Jadi kita akan cari kuartil pertama. Kuartil pertama formula dia N per 4. N per 4. Okay. N dia berapa? Tengok kat graf ni. Paling tinggi N dia berapa? 80. N dia bukan paling tinggi tau. Dia macam garisan ni dia sentuh sampai berapa? Nampak? Tapi kalau sini nampak lah dia sentuh sampai 80. Okay, jadi kita ganti 80 bagi 4 berapa? 8 bahagi 4? 20. 20. Lepas tu apa yang kita kena buat? Kita dah dapat 20 ni, kita cari dah dekat graf. Okay, sini 20. Jadi kita garis. Kita buat garis. Sampai macam tu dia turun. Nampak? Ni sebabkan graf dia kecil, saya tak nampak. Saya tengok jawapan dekat buku teks lah. 6, okey, kuartil pertama nilai dia 614.5 gram. Macam tu. Okey, lepas tu kita cari tak median kuartil kedua. Kuartil kedua N per 2. N per 2. N dia 80. 80 bahagi 2. 8 bahagi 2. 40. Okey, 40. Lepas tu kita tanda lah. Okey, sini adalah median M. Lepas tu garis je macam ni. Sampai sentuh kat sini, dia turun. Tengok buku. Sebab saya graf tak nampak sangat lah. Macam tu sahajalah.
Ini apa? Tak bagilah lampu kena kira sendiri. Dah bagi tanda saja ni garis dia. Lepas tu kita carilah kuartil ketiga. Apa formula kuartil ketiga? 3N. 3N per 4. Lepas tu kita ganti. Okey, 80 bagi 4. Dapat? Ah, Dapat wah. 3 darab Dapat. 80 bagi 4. Kita dapat 60. Tu 60 kita rujuk pada graf. Sini 60. Kita ambil sini. Kita garis sahaja sini. Kita dapatlah 809.5. Okey, jadi kita nak cari julat, nampak ni? Julat antara kuartil sama dengan Q3 tolak Q1. Jadi kita dapat berapa? Q3 berapa? 400. 809.5 tolak Q1. Tolak 614.5. Lepas tu kita tolak saja, kita akan dapatlah jawapan dia guna kalkulator 165 unit dia, jangan lupa gram. Itu sahaja untuk saya julat antara kuartil. Faham tak? Senang je kan? Okey, tak apa. Teruskan. Kita tengok pula varian dan CCM piawai. Okey, ni agak susah sikit. Ini formula dia lah. Di mana sigma fx kuasa 2 bagi dengan sigma s f tolak dengan x bar. X bar ni apa? X bar ni min. F tu apa? F tu kekerapan. Di tengah ni, okey, X ni di tengah kelang kelas. Macam tu sahaja. Tengok contoh lah. Okey, jada kekerapan di bawah menunjukkan isi padu air dalam liter terhampir yang digunakan dalam sehari. Okey, dia bagi isi padu yang. Lepas tu dia ada bilangan keluarga. Jadi, apa yang kita kena buat? Kita kena buat satu jadual. Okey, kita isi je balik. Kita tulis dulu. Padu air liter. Apa saya tulis ni? Okey, liter. Lepas tu tulislah bilangan keluarga. Nak buka warna hitam. Okey. Lepas tu kita salin je dulu macam biasa. 150 hingga 159, 160 hingga 169, 170 hingga 179. Anis ni. Okey Anis. Okey Anis. Anis. Okay Tan. Kita start tengah jalan dah. Sama lah. Lepas tu kita salin. Kita tengah banyak pasal CCM varian dan CCM piawai. Okay, lepas tu kita tulis, ambil je yang asal dia bagi tu. 189, 190 hingga 199, 200 hingga 209. Okey, bilangan keluarga 100 ni 8 keluarga, ni 12 keluarga, ni 15 keluarga, 24 keluarga, 20 keluarga, 16 keluarga. Lepas tu kita kena cari titik tengah. Titik tengah sama macam tadi jugalah. Macam mana cari titik tengah? Besar. Tadi. Awal. Tu julat. Tahu. Titik tengah kita akan ambil yang ni je lah ni. 150 tambah 159 bahagi 2. Kita dapat guna kalkulator lah 154.5. Yang kedua ni pun sama je. Kita tambah je 160 tambah 169 bahagi 2. Ni tambah 2 ni. Kita akan dapat 164.5. Okey, yang lain pun sama lah. Saya tulis terus lah 174.5
184.5, 194.5, 204.5. Macam tu sahaja. Lepas tu kita akan cari fx. Kita kena tahu lagi satu ni. Bilangan keluarga kita dia adalah f. Di tengah ni dia adalah x. Jadi kita nak cari fx. Kalau kita buat kurungan nak function. Bukan function. Okay, lepas tu kita tengok dia ada fx. Fx tu apa? Kita ambil lah f tu f darab dengan x. Maksudnya bilangan keluarga darab dengan titik tengah. F tu 8 darab dengan titik tengah kita dapat 154.5. Macam tu saja. Kita darab, tekan calculator, kita dapatlah 1236. Sama juga yang lain pun. 12 darab dengan 164.5 kita dapat 1974. 15 darab 174.5 kita dapat sama je macam tu. Saya salin terus. Kamu tekan saja calculator lah. 24 darab 184.5 kita dapat 4428. Sama lah macam tu. Tekan saja. Okey, lepas tu dia nak lagi x kuasa 2. Okay, kenapa dia cari x kuasa 2 apa tu? Tengok balik. Okay ni formula dia tadi ni. Nampak formula dia. Summation fx kuasa 2 per dengan summation f tolak dengan x bar square. Jadi kita cari x square, x kuasa 2 yang ni. Lepas tu kita cari fx kita dah ada. Lepas tu kita cari lagi ni lah fx kuasa 2. Macam tu saja. X kuasa 2 ni kita tekan ini je. 154.5 kuasa 2. Tekan saja kalkulator. Jumlah dia akan tinggi sikit lah. Kita dapat 23,870.25. Macam tu saja. Nombor dia tinggi sikit ni. Saya lajukan sikit kat sini. Siapa tahu tutup mic Sat. Ni macam ni sajalah. Kamu tekan calculator saja. Contoh ni 194.5 kuasa 2. Aduh, Sat. Banyak pula nombor dia. Okay, tekan saja calculator. Yang ni pun. Lepas tu, fx kuasa 2. Maksudnya kita akan ambil f darab dengan kuasa 2 ni. Nampak? Untuk kita dapatkan fx kuasa 2. Jadi kita akan ambil 8 darab dengan nombor ni. Ni nombor dia pun banyak juga. Jadi kita macam tu sajalah. Saya nak skip yang ni. Kita lajukan sikit. Okay, lepas kita dah dapat jadual ni, kita jumlahkan dulu x. Maksudnya kita tambah sahaja 8 tambah 12 tambah 15 tambah 24 tambah 20 tambah 16. Kita totalkan dia, kita dapat 95. Lagi apa lagi yang kita kena total? Tengok formula. Ni kita dah total. Lepas tu yang atas ni pula. Kuasa 2. Yang ni lah. Kita jumlahkan dia. Kita okay, ni saya tak tulis habis sebab banyak. Okay, kita dah guna tengok jawapan buku teks terus. Kita tengok 3215 133.75. Lepas tu kita jumlahkan juga fx ni sekali lah. Kita dapat 417.5. Macam tu saja. Okay, dia agak pening sikit. Nombor dia banyak sangat. Tak apa, kita tengok. Okay, ni jadual yang dah lengkap dalam buku teks. Saya dah ambil. Jadi, sebelum kita nak guna variant, kita kena cari dulu min. X bar. Jadi, X bar ni kita guna formula jumlah fx bahagi dengan jumlah f.
Lepas tu kita ganti saja. Kita dah dapat dah jumlah fx ni. Nampak? Ni jumlah ni. 17417.5. Jumlah f berapa? Jumlah kekerapan berapa? Ada nak cuba jawab? Berapa jumlah f kekerapan? Kau faham? Tak tahu. Ni, jumlah f 95. Lepas tu kamu tekan sahaja kalkulator, bahagi, kita dapat 183.34 liter. Macam tu untuk kita cari min. X bar ni min. Okay. Lepas tu kita bolehlah cari varian. Varian kita guna sigma kuasa 2 sama dengan jumlah f x kuasa 2 bahagi dengan jumlah f tolak dengan x bar kuasa 2. Jadi kita ganti sahaja, kita dah ada jumlah kuasa 2 ni, nampak ni. Kita ambil jumlah ni. 3215.133.75 bahagi dengan jumlah F 95 tolak dengan yang kita dapat tadi ni 183.34. Kita buat kemungkinan kuasa 2. Kita tekan kalkulator, kita buat yang bahagi ni dulu. Lepas tu baru kita tolak dengan yang kuasa 2. Tentu sahaja. Jadi kita akan dapatlah 229.19. Macam tu. Dapat okay, lepas kita dah dapat varian, macam mana kita nak cari sisihan piawai? Sisihan piawai ni senang sajalah. Ni sisihan piawai ni kita letak punca kuasa, kita masukkan nilai yang terdapat ni sahaja. 229.19. Tentu sahaja. Jadi kita dapatlah 15.14 liter. Nampak varian? Dia kuasa 2. Sisihan piawai ni dia macam ni sahaja. So bila kuasa 2 dia pindah pergi sana, dia akan jadi punca kuasa lah. Macam tu. Tentu sahaja untuk varian dengan sisihan piawai. Ada soalan tak? Ni cara nak tekan kalkulator. Kamu boleh tekan kalkulator, mode 2 kali. Lepas tu tekan 1, ambil SD ni. Lepas tu tekan shift, koma dan M+. Macam tu sajalah tekan kalkulator. Nampak M+, M+ ni jumlah N. Lepas tu kamu dapatlah, tekan 1, dia akan bagi min berapa. Nombor 2 ni dia akan bagi sisihan piawai. Nombor 3 dia akan bagi varian. Macam tu saja tekan kalkulator. Nanti try tekan kalkulator. Step dia ada dalam buku teks. Muka surat 212. Okay, ada soalan tak? Varian sisihan piawai nombor dia banyak sikit lah. Senang guna kalkulator saja tu dapat. Tak payah kira macam tadi. Okay. Terusnya tengok plot kotak. Okay. Plot kotak ni dia berbentuk grafik lah. Kamu dah belajar masa tingkatan 4 juga. Tingkatan 4 pun dah belajar plot kotak ni. Dalam plot kotak tu dia akan ada 5 nombor, iaitu nilai minimum, kuartil pertama, median, kuartil ketiga dan nilai maksimum. Okay, kita tengok contoh. Contoh kan. Saya lukis saja macam ni. Allah, saya ingat plot tu. Start. Okay. Okay, contoh. Saya lukis garis. Lepas tu dia ada kotak. Okay, dia macam ni. Contoh. Ni plot kotak. Okay, nilai minimum dia akan duduk kat ujung sini.
nilai minimum. Dekat sini dia adalah kuartil pertama ataupun Q1. Dekat sini adalah kuartil ketiga. Sini adalah nilai maksimum. Okay, ni kena ingat. Tengah ni apa? Tengah ni adalah median. Ni contoh plot kotak macam ni saja. Kita perlu cari nombor-nombor ni untuk kita buat macam ni. Kena ingat ni. Okay, tengok sikit. Contoh, kita ada 3 jenis plot kotak. Yang pertama ni, taburan simetri. Kenapa taburan simetri? Bila median dia ada dekat tengah-tengah. Nampak? Garis median berada di tengah-tengah kotak dan sungut sama panjang. Sungut tu yang ni. Nampak dia sama panjang. Jadi dia adalah simetri. Okay, untuk yang B ni, kita tengok garis median dia. Okay, median dia duduk dekat ke arah. Nampak? Garis median memotong kotak menjadi tidak sama saiz. Jadi, bahagian kiri kotak lebih besar, maka taburan data pencong ke kiri. Nampak? Tengok kiri ni dia lagi besar. Jadi, dia pencong ke kiri. Jika bahagian kotak lebih besar, maka taburan data pencong ke kanan. Kalau belah ni besar, dia akan pencong ke kanan macam ni. Nampak? Ni belah kanan besar, dia akan pencong kanan. Ni belah kiri besar, dia pencong ke kiri. Kamu akan tengok garisan median tu dengan sungut dia ni. Okay. Okay, tengok contoh. Okay, ogif di sebelah menunjukkan jisim dalam gram bagi 90 biji berlimbing. Okay, bina satu plot kotak. Macam ni dia dah bagi tahu kat kita nilai minimum 80, nilai maksimum 150. Lepas tu dia beritahu kita kuartil pertama 116, kuartil ketiga 123, kuartil ketiga median 123, kuartil ketiga 128. Okay, dia dah bagi tahu kat kita maklumat-maklumat tu lah. Jadi, apa yang kita nak kena buat? Kita kena ada satu kertas graf. Lepas tu, okay, kita plot dulu. Kita ambil sini, kita tahu sini 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150. Lepas tu apa yang kita kena buat? Kita plot lah nilai minimum duduk dekat mana? Nilai minimum berapa? Nilai yang paling sikit berapa? Minimum. 10. Tengok kat paksi X. Kita akan merujuk pada paksi X ni. Paksi yang melintang saja. 80. 80. Okay. Tadi kan kita dah belajar macam nak cari kuartil kan. Kita cari nilai-nilai dia. Kita akan ambil nilai yang ada pada paksi X sahajalah. Okay. Kuartil pertama berapa? Q1. 30. Ni. Kawasan paksi X. 110. Kuning ni 116. 116. Jadi dia akan ada dekat sini lah 116. Lepas tu kuartil ketiga. 128. Nilai maksimum berapa? Nilai yang paling tinggi. 150. 150. Ni senang sebab dia dah bagi. Kalau dah kita kena cari semua ni. Lepas tu kita kena tengok median. Nampak ni median. Q2 dia adalah 1, 2, 3. Kita dah plot macam ni lah. Lepas tu apa kita kena buat? Kita guna pembaris. Kita lukislah garis dia macam ni. Kita buat kotak. Kita garis macam tu. Nampak? Macam tu sahaja. Lepas tu kita labelkanlah dia. Ni apa? Ni nilai minimum. Ni nilai maksimum. Ni apa? Ni median. Saya letak M je lah. Ni kuartil ketiga. Ni kuartil pertama. Okay. Kalau kita tengok bentuk M ni dan kotak ni, dia tak sama tengah kan? Kiri kanan mana yang lagi besar? Belah kiri ke belah kanan?
Ah, Kalau kita tengok dalam kotak ni, M dia tak sama tengah. Jadi dia bukan, taburan dia bukan simetri. Kalau kita tengok kiri dengan kanan, mana lagi besar ruang dia? kiri. Okay, kiri. Jadi bentuk taburan dia adalah pencong ke? Kiri. Pencong ke kiri. Macam tu sahaja. Kalau dia besar belah kanan, dia pencong ke kanan. Kalau dia duduk sama tengah, dia adalah taburan simetri. Macam tu sahaja. Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada? Okay, tak ada, tak apa. Okay, kalau harap kamu semua boleh faham lah. Kalau tak faham, PM lah saya, WhatsApp beritahu. Tanya. Okay, lepas ni ada kelas lain kan? Lepas ni kelas apa? UPM. Okay. Okay, tak ada apa? Terima kasih. Okay, terima kasih.